Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan yang harus pada hak mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam satu jua, yakni satu sahaja. Kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibni Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala. Hari ininya kita masuk pada menyatakan sifat yang harus pada hak para Rasul alaihimus salatu wassalam. Iaitu ada berapa sifat yang harus pada hak mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Kata dianya dan yang harus, yakni perkara yang harus pada hak mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam satu jua. Satu saja perkara yang harus pada hak para anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi setelah daripada menyatakan perkara yang wajib mesti kita i'tiqad dengan wujub, perkara yang mustahil mesti kita i'tiqad dengan istihalah. Seterusnya dengan dalil-dalil aklinya. Seterusnya pengarang kita ni mengiringkan pula perbicaraan tentang perkara yang harus pada hak para nabi. Pentingkah kita mengetahui? Ya, sangat penting. Perkara yang harus ni sangat penting kita kena tahu. Para anbiya mursalin tu harus bersifat dengan dia. Banyak dalam kitab-kitabnya disebut begitulah. Arsala anbiya zawil fatanah bisidqi wat tablighi wal fatanah wa jaizum fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Itu dalam kitab Aqidatul Awam disebut.
Diutuskan para nabi itu dengan mereka yang mempunyai sifat fatanah, siddiq, tabligh dan amanah. Sebagaimana yang telah kita bahas dah. Kemudian wajaizum fi haqqihim, dan haruh pada hak mereka itu min aradin, daripada bersifat dengan a'rad dia panggil. Dengan a'radul basyariyah, segala sifat-sifat yang baru kedatangan, perangai-perangai yang dibangsa kepada manusia. Itu dia panggil a'radul basyariyah. Harus min ghairi aradin, min ghairi naqsin, daripada ketiadaan membawa kurang martabat mereka itu Rasul. Mana misal seperti ka khafifil maradi, seperti sedikit sakit yang ringan kita kata. Maka itu haruh pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana dalam kitab kita yang kata iaitu satu jua tu, satu sahaja, jua dengan makna sahaja. Iaitu satu jua, yakni satu sahaja perkara yang harus pada hak para anbiya mursalin tu, perangai tubuh manusia. Itu perangai tubuh. Itu dia terjemah daripada al-a'radu. Beberapa sifat-sifat yang baru kedatangan. Itu dia panggil al-a'radu. Kenapa dia sebut al-a'rad, tidak disebutkan as-sifat? Ini supaya terkeluarlah orang panggil sifat-sifat ketuhanan. Tu terkeluarlah orang panggil sifat-sifat ketuhanan. Mana? Seumpama sifat-sifat Allah Ta'ala tu lah. Qidam baqa, mukhalafa khilafuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bin nafsihi. Maka para nabi, para rasul tu tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa sahaja sifat-sifat ketuhanan tidak boleh kita sifatkan kepada anbiya dan mursalin. Walau tinggi mana sekalipun martabat para nabi, para rasul, tetaplah mereka itu ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penting kalau kita tahu begitu, pentinglah. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang sampai menuhankan nabi-nabi mereka. Seumpama Yahudi Nasara. Itu seumpama Yahudi Nasara. Mana? Orang Yahudi kata mana? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata fuak Yahudi, Uzair tu anak Allah. Tengok. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata fuak Nasrani pula, Al-Masih tu anak Allah. Itu Isa bin Maryam. Itu ialah anak Allah, kata fuak Nasrani. Maka sesatlah belaka tu, kufur belaka tu. Kerana ulama kita nak menjagakan akidah umat ni supaya tidak mensifatkan nabi-nabi, para anbiya mursalin, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ketuhanan. Maka kerana itulah tidak diibaratkan dengan as-sifatul basyariyah, tapi diibaratkan dengan al-a'radul basyariyah. Beza ke arad dengan sifat ni? Bezalah, dia ada umur khusus. Tiap-tiap sifat belum tentu arad. Tiap-tiap sifat belum tentu arad. Tetapi tiap-tiap arad tentu sifat. Tiap-tiap arad tu tentu sifat. Supaya kita kata sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak boleh dipanggil arad, hanya boleh dipanggil sifat. Sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat saja boleh kita panggil, tidak boleh panggil arad. Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala bukan baru kedatangan, bahkan sedia kala di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula zat Allah Ta'ala bukan berjisim berjirim, bukan bertubuh bergemagai, tidak. Maka kerana itu sifat-sifat Allah Ta'ala hanya boleh dipanggil sifat, tidak boleh dipanggil arad. Adapun sifat-sifat makhluk, sifat-sifat kita ni, sifat pendengar kita, sifat pelihat kita, sifat perkata kita, kederak kita, iradat kita, ilmu kita.
sifat-sifat yang ada di tubuh kita, warna kulit kita dan sebagainya, tak kira lah warna hitam di rambut kita dan sebagainya, ini boleh dipanggil sifat dan boleh juga dipanggil arat. Dipanggil sifat kerana bahasa tu perizat, dipanggil arat kerananya orang panggil perkara ni baru kedatangan. Bila sebut kata baru kedatangan, terima perubahan, sama ada kod sebelah bertambah atau berkurang. Tu mana sebagai satu contohnya. Kita tengok bayi baru lahir ke. Baby baru lahir tu, bukan semua baby baru lahir tu boleh nampak jauh selalu, tidak. Tu sifat pelihat Allah Ta'ala bagilah. Tapi sifat pelihat yang ada pada bayi, pada baby tu arat yang menumpang pada anak mata dia. Maka bukan dia boleh tengok selalu dah. Tengok mak neka semua jauh, dekat tak kira. Ada. Bayi tu bila lahir dia hanya nampak benda dekat dengan dia je. Duduk depan mata dia dekat lagu ni nampak dia. Jauh sikit tak nampak dah. Tu berartinya sifat pelihat yang ada pada kita makhluk ni arat, menumpang pada jirim mata. Tu lama kelamaan umur meningkat lagi baru nampak jauh sikit. Kena dah mak dia, ayah dia, kena belako-lako. Lama kelamaan berasa sakit mata, tak nampak hok jauh. Rabun jauh, tak nampak hok dekat. Rabun dekat, kena pakai spek mata lah, terkata pembesar mata lah dan sebagainya lah. Ini menunjuk kata bahawasanya sifat pelihat kita tu ialah arat yang menumpang pada jirim kita. Begitu juga sifat pendengar kita yang menumpang pada anak telinga, gegendang telinga kita. Tu sebab tu bayi lahir tu kena pergi azan qomat di telinga kanan, telinga kiri dia. Jangan duduk qomat azan di speaker box masjid, jangan. Dia tak dengar. Tuak di telinga dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana dia boleh dengar dekat tu, dekat ni boleh dengar. Jauh-jauh tak dengar dah dia. Tu lama kelamaan boleh dengar. Semakin dewasa semakin boleh dengar, jauh-jauh cakap. Lama kelamaan tak dengar pula dah. Orang panggil pekak. Tokmu tu pekak dah. Nak kata ni. Tu. Kurang dengar dah, kena melaung, kena berteriak di telinga dia baru dia dengar. Itu menunjuk kata sifat pendengar kita itu arat yang menumpang pada jirim kita. Tu beza dah sifat dengan arat. Jadi tiap-tiap sifat belum tentu arat. Mana sifat-sifat Allah Ta'ala tu bukan arat. Sifat sengoti yang ada di zat Allah Ta'ala. Sedia kala zat Allah Ta'ala qadim, maka sifat-sifat Allah Ta'ala pun qadimah. Sedia kala sama seperti zat Allah Ta'ala, tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak terima perubahan. Maka sifat Allah Ta'ala tu tidak boleh dipanggil arat, hanya boleh dipanggil sifat. Adapun sifat kita boleh panggil sifat, boleh panggil arat. Itu dah. Sama juga zat. Zat Allah Ta'ala hanya boleh dipanggilkan zat, tidak boleh dipanggilkan jisim jirim. Kerana zat Allah Ta'ala bukan tubuh. Bertokar boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Atau halus sangat, tidak boleh dibelah, dikerak, dikerisi. Tidak juga. Kerana zat Allah Ta'ala bukan jirim jisim atau jauhar fardin. Maka zat Allah Ta'ala boleh dipanggil zat saja, tidak boleh dipanggilkan jisim jirim. Itu ingat baik-baik. Jadi tiap-tiap zat belum tentu jirim jisim. Tapi tiap-tiap jirim jisim tentu dah zat. Begitu juga tiap-tiap sifat belum tentu arat, tapi tiap-tiap arat tentu dah sifat. Jadi kita ni boleh dipanggil sifat ada di kita ni, dan boleh dipanggil arat. Tiba-tibanya alim ulama kita bila menyebutkan tentang perkara yang harus pada hak para nabi rasul, mereka tidak sebut sifatul basyariyah. Ini boleh kita tengok dalam kitab-kitab Arab, dia bunyi lagu ni. Wajaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul basyariyatu. Dan harus pada hak mereka itu para rasul alaihimus salatu wassalamu, apa yang harus pada hak pada tubuh badan mereka itu rasul alaihimus salatu wassalamu, al-a'radu. Yang diterjemah di sininya perangai tubuh. Artinya arat, mana sifat hak baru kedatangan. Kenapa disebut al-a'rad? Ini supaya menolakkan pahaman-pahaman yang nak menuhankan Nabi. Yang nak menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya alaihi wassalatu wassalam.
Maka karena itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi itu melarang umatnya memuji dirinya seumpama puak Kristian memujikan Nabi Isa alaihissalam. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. La tutruni, jangan kamu memuji-muja akan daku, jangan kamu puji itu kama atratin nasara, seperti memujilah oleh puak Kristian, puak Masihiyun, puak Nasrani, Al-Masih ibn Maryam, akan Al-Masih yakni Isa, anak laki-laki bagi Maryam. Maknanya ia kata bahawasanya Isa ni anak Tuhan ataupun salah satu daripada Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha, ataupun mereka mengatakan bahawasanya Isa itu ialah ilmu Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala yang bercerai tanggal daripada zat Allah, jatuh ke bumi, jadilah makhluk bernama Isa alaihissalam. Jadi semua tu karut-marut belaka. Maka kerana itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puji Nabi, walau bagaimana sanjung tinggi sekalipun Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu untuk mengatakan Nabi itu Tuhan. Tak ada. Tidak ada yang boleh sampai mengatakan Nabi itu Tuhan, Tuhan itu Nabi. Walaupun ada ghulatu sufi, fok-fok pelampau tasawuf. Mana yang apabila zahir kalau kita baca ibarah mereka seolah-olah mengatakan Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, tetaplah juga ditakwilkan bahawasanya bukan mereka nak mengatakan Nabi itu Tuhan, tetapi Nabi itu ialah mazhar atau majlah, tempat nyata, tempat zahir. Tajallinya Allah Ta'ala. Tempat tajallinya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Bukan mereka nak mengatakan Nabi Muhammad itu ialah Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang Esa, bukan. Seumpama cermin. Apabila kita tengok cermin, nampak kita. Apakah kita tu cermin? Cermin tu kita? Tidak. Cermin tetaplah cermin kita, tetaplah kita. Tidak jadi cermin tu kita tu cermin. Maka orang-orang tasawufnya apabila mereka memandang hati mereka kepada Allah Ta'ala, musyahadah hati mereka dengan Allah Ta'ala, mata kepala melihat makhluk ni, maka makhluk ni sepertinya cermin bagi Allah Ta'ala. Cermin bagi Allah Ta'ala. Maka adakah makhluk ialah Allah, Allah ialah makhluk? Tidak. Allah tetaplah Tuhan, makhluk tetaplah makhluk. Tidak akan turun ke darjat makhluk Tuhan yang maha tinggi, dan tidak akan naik ke darjat Tuhan makhluk yang maha rendah. Cuma orang tasawufnya, idza ra'aitu syai'an, apabila aku melihat dengan mata kepalaku akan sesuatu makhluk ni, illa ma ra'aitu syai'an, tidaklah melihat aku akan sesuatu pun daripada makhluk ni, kata orang tasawuf, illa wa ra'aitullaha fih, melainkan mata hatiku memandang Allah padanya. Apa? Allah yang menjadi, Allah yang menggerak, Allah yang mendiam. Itu maksud. Maka sebab tu tak boleh kita tu nak baca kitab-kitab tasawuf yang tinggi-tinggi tanpa kita belajar betul makna mustalahat daripada orang-orang tasawuf tu sendiri. Kerana makna mereka berbeza. Supaya satu perkataan al-ittihad, bersatu. Al-ittihad yang dimaksudkan oleh ulama usuluddin, ulama kalam, mutakallimin dan ahli falasifah, itu berbeza dengan al-ittihad yang dimaksudkan oleh ulama-ulama sufi. Jadi apabila kita faham makna ittihad dengan mafhum ulama kalam, kemudian kita baca kitab tasawuf menyebutkan ittihad, maka teruslah kita mengkafirkan dia. Ini perkara yang perlu kita kena cermati. Maka sebab itulah orang-orang tasawuf ni dia kata kami ni kaum yang kami haramkan orang yang di luar daripada kelompok kami membaca kitab kami. Kenapa? Kerana natijah tu jadi dua. Sama ada mengkafirkan ulama-ulama tasawuf ataupun jadi kafir dengan sebab ikut zahir-zahir, tidak memahami istilah yang sebenar di kalangan ulama tasawuf. Sama ada dia kafir ulama tasawuf ataupun dia jadi kafir konon-kononnya mengikut ulama tasawuf, padahal mereka tu mutasawwifah, mendakwa saja ahli sufi padahal bukan ahli sufi. Maka kerana tu jangan kita ikut di awal-awal lagi.
Kalau kita tidak ahli dia. Tak payah baca di awal-awal lagi. Kebimbangannya takut kita terjerumus dalam lembah kesesatan. Seperti menuhankan Nabi Muhammad SAW. Itu. Padahal tidak adalah umat Nabi ni menuhankan Nabi Muhammad SAW. Bila memuji Nabi dengan bagai-bagai pujian pun tidak akan ada orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita puji, yang kita agung, yang kita sanjung dalam madaih, dalam qasidah kita itu, kita angkat dia setaraf dengan Tuhan. Tidak akan ada. Bahkan kita akan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pujian kita sebagai wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu setakat tu. Cuba buka lah mana-mana qasidah, mana-mana madaih yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tidak ada ulama-ulama kita tu menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Kenapa? Kerana basic dalam ilmu akidah telah kita jaga. Telah dijaga oleh ulama-ulama usuluddin. Mana? Harus wajaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul basyariyah. Harus pada hak mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat mereka itu dengan sifat-sifat yang kedatangan, sifat-sifat yang baru kedatangan. Kalau di sini dia terjemah perangai tubuh. Tu. Perangai tubuh ni nak terjemah hak al-a'rad tu lah. Sebab apa disebut al-a'rad, tidak disebutkan as-sifat? Padahal boleh je nak sebut as-sifat. Ini sebagai isyarat nak tolak. Nak tolak kau orang panggil apa? Nak tolak kau orang panggil pahaman yang menuhankan para nabi. Jadi kerana itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun yang menuhankan nabi. Pujilah bagaimana nabi, tinggi bagaimana kita memuji nabi, tetaplah rasuluhu wa abduhu, abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tetaplah hambanya Allah. Kerana hamba itulah martabat yang paling tinggi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Itu Tuhan panggil Nabi kita dengan hambanya. Alhamdulillahillazi anzala 'alal kitab. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Disebut dalam Quran Nabi Muhammad tu dengan abdih, dengan hambanya Allah. Bukan disebutkan Nabi Muhammad tu Allah atau Nabi Muhammad tu ialah tu anak Allah atau salah satu daripada Allah. Tidak. Tu maka sebab itulah mana-mana qasidah, mana-mana madaih yang dibuat, yang digubah, yang dikarang oleh alim ulama, hatta tabi'in, hatta sahabat Nabi sekalipun, memuji-muja Nabi sallallahu alaihi wasallam tetaplah pada qadar martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita syak ragu-ragu lagi. Jadi kalau ada jenis orang nak menuhankan Nabi ke berapa, tahulah kita bahawasanya mereka ni bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ni tidak belajar ilmu fardu ain, apa yang kita muzakarahkan pada pagi ni. Apanya? Iaitu harus pada hak para nabinya bersifat dengan al-a'rad, iaitu perangai tubuh. Perangai tubuh siapa? Manusia. Itu dikait pula al-basyariyah. Kenapa dikaitkan dengan al-basyariyah? Ini supaya terkeluarlah orang panggil al-a'radul malaikah. Tu terkeluarlah orang panggil al-a'radul malaikah. Sifat-sifat perangai tubuh, sifat-sifat yang baru kedatangan perangai tubuh. Tu bagi para malaikat. Maka tak boleh kita sifatkan Rasul tu dengan sifat-sifat yang kedatangan perangai tubuh yang ada pada malaikat. Seperti tidak berjantina, laisal zukur walal inas, bukanlah laki-laki, bukan perempuan. Tak boleh nak sifat lagu tu. Allah, comel sungguh dah ulama kita ni buat kitab sifat 20 ni. Dia jaga habis lah. Sebab ada ajaran sesat saya dengar dalam YouTube tu. Enggak orang lain ni dia sukalah mengaji ilmu hakikat, biar fardu ain tak lepas pun. Duk berasa tinggi martabat dah duk mengaji ilmu hakikat, kononnya ilmu tok kenali lah
hakikat tu kenali lah, hakikat duk petik nama, guna nama ulama-ulama. Padahal tak betul pun. Nah, tu padahal tak betul pun. Mana? Seumpama ada satu orang hamba Allah saya dengar dari tiup dia kata Nabi Muhammad tu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kononnya dia buat mari hadis maudhu'. Kononnya nak Abbas ke, Abbas bin Abdul Muttalib ke, tak ingat siapa dah dia kata, ketika mana Rasulullah naik atas panjat atas bangunan Kaabah tu, maka dia terselak kainnya, lalu dia itar tengok di bawah. Kain Nabi tu tidak ada jantina. Tu ada fuk-fuk sesak ni. Nah, jadi hak tak ada jantina ni bukan orang. Nah, orang ni wa emma dia jate, wa emma dia tino, atau dia khunsa. Ndak ni. Mesti ada jantina. Nah, laki-laki ke, perempuan ke, atau khunsa ke. Kalau khunsa wadih laki-laki, laki-laki. Wadih terang perempuan, perempuan. Kalau muskil pun tetaplah ada kemaluan. Nah, tetap ada kemaluan. Jadi hak tak ada kemaluan, tak ada jantina laki tina ni, jatah tina laki puan ni, ialah para malaikat. Tu ada kelompok-kelompok lagu tu ada yang nak memelaikatkan Nabi. Maka ditolak mana? Dalam pengajian ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pengajian ilmu fardu ain sifat 20 ni, dalam bab kerasulan, risalah dan nubuwah, pada perkara yang harus pada hak para nabi rasulnya, harus mereka tu bersifat dengan al-a'radul basyariyah, perangai tubuh manusia, bukan malaikat. Perangai tubuh manusia, bukan malaikat. Tuh. Tapi perangai tubuh manusia ni pun, al-a'radul basyariyah ni pun, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Martabat mana yang maha tinggi lah martabat mereka. Tu lagi ta'raq dia kata, al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Tu al-a'radul basyariyah, segala perangai tubuh yang dibangsa pada manusia. Harus para nabi rasul ni bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan, kita kata. Perangai tubuh kemanusiaan. Bukan sifat ketuhanan dan bukan juga perangai tubuh bagi malaikat. Tapi perangai tubuh bagi manusia tu pun perangai tubuh hak mana? Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Tu perangai tubuh manusia tu pula yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu Rasul yang maha tinggi. Jadi bukan sebebas-bebasnya orang panggil sifat kemanusiaan, perangai tubuh manusia tu boleh kita sifatkan pada para nabi. Ditilik. Adakah sifat yang disifatkan kepada para nabi itu adalah harus pada manusia lain, tapi adakah membawa cacat celah pada martabat mereka itu yang maha tinggi? Kalau membawa cacat celah, maka tidak bersifat para nabi dengan sifat tersebut. Kalau tidak membawa kepada cacat celah, nak lebih-lebih laginya meluputkan hikmat mereka itu diutuskan menjadi rasul. Maka tidak bersifatlah mereka itu dengan sifat-sifat tersebut. Kalau tidak membawa kepada cacat celah, tidak membawa kepada kurang martabat mereka itu rasul, maka bersifatlah mereka itu dengan sifat tersebut. Itu ditilik. Artinya bukan semua orang panggil sifat kemanusiaan, perangai tubuh manusia tu boleh kita sifatkan kepada para nabi, para rasul. Kena ditilik. Kurang ke tak kurang martabat mereka itu dengan sifat yang tersebut. Kalau kurang, tidak. Kalau tidak kurang, iya. Lagu tu dah. Mana misalnya dulu sifat perangai tubuh manusia, tapi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, seperti sakit.
Kalau lah kita Aqidatul Awam, ya misal ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan selalu dah. Karena sakit ni umum. Takut sakit berat aku. Siapa bini pun lari ke mana. Nah, tu seperti cerita dia modok cerita Nabi Ayub, nah. Tu. Nabi Ayub alaihi salam tu. Nah. Maka hak tu semua tu karut belaka tu. Nah. Cerita Israiliyat dia panggil tu. Nah. Tu cerita Israiliyat. Nah, disebut dalam kitab Syarah Tijaanud Darar, dia kata wa ma kana Nabi Ayyub minal bala'i pakana bainal jildi wal azmi falam yakun munfiran. Dan bermula barang, yakni penyakit. Barang sini kena penyakit. Karena yang adalah ia penyakit tu bi Ayyub, dengan Nabi Ayyub, minal bala'i daripada ujian tu, fakana bainal jildi wal azam, maka orang panggil apa penyakit tersebut tu di antara kulit dengan tulang, falam yakun munfiran, maka tidak adalah penyakit tersebut tu membuatkan manusia tu lari. Jadi kalau kita hak duk baca dalam buku-buku sejarah sirah ke gapo tu, dia mau duk cerita kata Nabi Ayub ni siapa ko lari habis, rakyat dia, umat dia, keluarga dia, hatta bini dia pun lari. Maka hak tu Israiliyat dah. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab tafsir Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, kata muallif dianya aku kata laisa bilazimin fi thubuti sabri Ayyub i'tiqadu amsali hadhil qisasil israiliyati. Tidak berlazimelah dengan sebab sabit dalam Quran sebut Nabi Ayub tu bersifat dengan sabar ni, oleh mengiktikadkan, berpegangkan akan seumpama ini kisah-kisah yang dibangsa pada Israiliyat. Tu. Mana tidak sepatutnya kita tu iktikad seumpama apa yang diceritakan oleh fuak Israiliyat. Panjang kalau kita nak baca tu. Sebab dalam kitab ceritanya panjang tentang orang panggil cerita hak kata Nabi Ayub sakit kulit, orang panggil siapa busuk bangam menanoh gapo siapa ko bini pun lari, disebutnya ila akhiri ma hunalika, hingga akhirlah barang yang diceritakan di sana, min hikayatin makzubatin, daripada cerita-cerita yang didustakan, wa qisasi israiliyatin, dan kisah-kisah Israiliyat. Tu cerita-cerita tersebut tu cerita-cerita hak karut-karut Israiliyat. Talaqqaha, yang memindah cakap lah akan cerita tersebut ba'dul qusasi, oleh setengah orang panggil apa qusas ni, makna tukar cerita. Yang dalam ngajar ni ada hak berahi cerita. Cerita gunung jerai lah, cerita hantu lah, cerita gotu lah, cerita gani. Tu dia panggil qusas. Kita ke kapur ni ulama belaka, tak kira siapa dah ceritanya. Dah. Ulama lain, qusas tu lain. Qusas ni hak gini berahi cerita. Cerita macam-macam lah. Macam-macam ya cerita. Kebanyakan qusas ni ada yang menakarkan cerita Nabi Ayub tu siapa bini lari nak sakit. Tu semua tu cerita makzubah, cerita yang didustakan. Tak boleh kita nak percaya. Tu. Artinya Nabi Ayub tu sakit sikit jelah. Tu ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Bukan sakit berat sampai umat lari. Kalau umat lari, bini lari, maknanya lupuklah hikmat Nabi Ayub tu diutus menjadi rasul. Jadi rasul warnanya lari habis orang. Tujuan rasul tu diutus untuk menyampaikan risalah ketuhanan, keesaan Allah kepada umat, seru manusia masuk agama Allah. Tiba-tibanya sakit berat, menanoh, berdana, busuk bangang sampai orang lari habis licin. Apa hikmat gapo jadi rasul?
Baik tak usah jadi rasul kalau begitu. Itu tengok-tengok. Jadi sebab itulah kisah-kisah Israiliyat ni Nabi kitanya apanya? Bagi garis panduan. Mana? Tak boleh kita mengiyakan 100% dan tidak boleh kita mendustakan 100%. Kenapa? Di sananya berlaku iltibas, kekeliruan. Macam contoh, Nabi Ayub sakit. Ya sungguh sakit. Tapi menanoh siapa bini lagi. Tu dusta dia tu. Ya capu. Ya kona, ya capu, gau, habis. Jadi kalau kita dusta, Nabi Ayub tak sakit. Siap. Padahalnya ada sakit sungguh. Tapi sakit tu khafifil maradi. Sakit yang ringan saja. Tidaklah membawa larinya umat siapa ke bini pun lari, tidak. Atau kita kata sakit berat siapa nano habis bini pun lari. Dusta kita masuk dalam jumlah dusta fuak-fuak Israiliyat. Maka kerana tu kita kena teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana? Iaitu para rasul tu haruslah berperangai dengan perangai tubuh manusia, al-a'radul basyariyah, bukan bersifat dengan sifat ketuhanan ataupun a'radul malaikah, perangai tubuh bagi mereka. Tapi a'radul basyariyah, perangai tubuh bagi manusia pun kait lagi, sifat lagi. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Yang tidak membawa kurang pada martabat mereka itu rasul yang maha tinggi. Itu tak boleh. Kita mensifat ke rasul tu dengan sifat-sifat yang membawa kurang martabat mereka, tak boleh. Seperti manakah orang panggil a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah? Seperti sakit, yakni seperti sakit yang ringan, gitu. Mana ada kitab tu boleh dhabit gitu. Seperti sakit yang ringan. Macam Nabi Yaqub tu. Nabi Yaqub tu bukan duk buta dah. Orang panggil selaput mata. Selaput mata. Tu. Kerana terlalu rindu ke anak dia Nabi Yusuf alaihissalam, sampai ke orang panggil ada selaput mata. Wa ma kana Nabi Yaquba fa huwa hijabun 'ala al-'aini min tawasulid dumu'i. Wa ma kana, dan bermula barang ini penyakit, kana yang adalah ia barang itu penyakit itu bi Yaquba, yang mengenai dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Fa huwa hijabun 'ala al-'aini, maka ialah selaput mata. Hijabun ni mana hijab di atas mata, ni selaput mata. Kerana apa tu? Mintawa sulid dumu'i. Kerana tak putus-putus mengalir air mata, menangis kerana rindu kepada anak dia Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf tu bila dah jadi menteri di Mesir, maka abang-abang dia mari duk minta maaf ini, dia pun bagi komis dia. Bagi baju ke meja dia supaya abang-abang dia buat balik kepada ayah dia Yaqub alaihissalam. Maka Nabi Yaqub pun cium. Kesak di muka. Maka Allah Ta'ala mengembalikan ketajaman penglihatan mata. Maka Nabi Yaqub tidak buta dah. Dia kata menangis, siapa buta mata? Tak kena tu. Buta itu kekurangan. Tidak boleh disifatkan kepada para Nabi, para Rasul. Tidak ada seorang Nabi, seorang Rasul pun yang buta. Pak Nabi Yaqub tu bukan buta. Hanya kerana selaput mata. Sebab apa? Nangis banyak. Itu tu. Sebab tu Allah Ta'ala pun tak kata Amiya Ya'qubu, Tuhan tak kata gitu. Tuhan tak kata dalam kitab tafsir Kushairi dia kata dia kata mana? Lam yakul dan lam yakul, tidak berkatalah Allahu oleh Allah Ta'ala amiya Ya'qub, butalah oleh Yaqub. Tuhan tak kata gitu. Tu. Walakin akan tetapinya qala Allah Ta'ala wabyaddat ainahu. Itu. Allah Ta'ala katanya wabyaddat ainahu. Itu. Tu Allah Ta'ala kata wabyaddat ainahu. Bukan Allah Ta'ala kata apa? Na'am ya Ya'qubu. Allah Ta'ala kata wabyaddat ainahu. Kaburlah orang panggil. Apa? Dua mata dia tu terselaput, putih.
Jadi selaput mata. Kenapa kuat sangat menangis? Kenapa lagu tu? Li'annahu lam yakun fi haqiqati ama. Karena bahawasanya Nabi Yaqub tu tidak adalah ia sebenar-benarnya buta, tidak. Lepas tu, wa inna ma kana hijaban an ru'yati ghairi Yusuf. Hanya sahaja dia hanya menutup ke orang panggil pandangan dia selain daripada Nabi Yusuf. Dia nak tengok Nabi Yusuf ya. Karena rindu sangat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, anak dia. Tu. Banyaklah kalau kita baca kitab-kitab Arab tu, banyak lagi lah perbahasannya. Artinya setiap apa yang kita jumpa tentang Nabi Yaqub ke, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ayub ke, tentang siapa lagi Nabi Syuaib ke, Nabi Syuaib pun ada juga cerita tentang dia buta. Walam yasihha anna Syuaiban kana dhariran. Tidak sah, tidak betul cerita yang menceritakan bahawasanya Nabi Syuaib tu jadi buta. Tu Israiliyat belaka tu. Semua tu Israiliyat. Kenapa? Karena buta tu ialah sifat-sifat yang menjatuhkan martabat para rasul. Tu. Sebab tu dalam kitab disebut lagi. Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi ay ghairi munfiri. Tu dikaitkan lagi. Harus pada hak para nabi rasul tu bersifat dengan perangai tubuh manusia yang tidak membawa kepada kurang martabat mereka itu para nabi para rasul yang maha tinggi, seperti sakit ini seperti sakit yang ringan, ka khafifil maradi ghairi munfiri. Yang tidak membawa lari orang. Yang tidak membawa lari manusia kepada nabi, kepada rasul tu. Tu. Tengok. Jadi sifat-sifat haruh tu mestilah sifat yang tidak membawa kurang martabat mereka. Sebetulnya seperti sakit, bermakna harus berlaku pada Nabi Rasul tu sehat. Itu. Dah sakit yang ringan, bermakna harus berlaku sehat. Dan makan, bila sebut kata haruh para Nabi, para Rasul tu makan, bermakna harus berlaku para nabi, para rasul tu lapar. Tu dia sebut gitu, terheret reti juga. Tu ni. Terheret reti juga orang panggil hak makna lazim dia. Tu bila sebut kata rasul tu harus makan. Tapi makan bagaimana? Makan yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul. Bukan makan macam kita lah. Makan yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul. Tu macam kita ni, makan kita ni kadang-kadang banyak. Kalau dah sedap kan makan, tak ingat dak baca bismillah, makan kerana nafsu. Para nabi rasul dak makan lagu tu. Para nabi rasul ni makan sekadar orang panggil nak menguatkan tubuh, nak mengajarkan umat bahawasanya makan tu sunnah dia, makan tu hukumnya harus dan sebagainya dan sebagainya. Kerana perbuatan para nabi rasul tu tidak keluar min dairatil wajibi wal mandubi, tidak keluar daripada daerah wajib dan sunat. Ini. Jadi makanlah, tapi tidaklah makan yang membawa kurang mereka itu pada martabat mereka itu yang maha tinggi. Maka bila sebut kata makan itu harus bagi rasul, maka haruslah berlaku lapar. Tapi lapar yang tidak membawa kurang. Macam kita lapar sungguh lah, guni bating gedung-gedang. Macam Abu Hurairah cerita, dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak hadis. Boleh baca dalam kitab babu fi bayanil ju'. Bab pada menyatakan fi bayani fadlil ju', pada menyatakan kelebihan berlapar. Sahabat Nabi ni, Ahlus Suffah ni biasa je kalau Allahu Akbar jatuh gedebok. Gelepar rodai-rodai. Kenapa? Lapar sangat-sangat. Termasuk Abu Hurairah pun pernah lagu tu. Tu. Rasulullah SAW lapar. Tapi pernah tak Rasulullah tu jatuh guli bating, gelepar, tak pernah. Rasulullah lapar sampai ikat batu di perut. Tapi tak pernah Rasulullah tu jatuh guli bating, gelepar, tak pernah. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik pernah dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia lihat kata
sahabat Nabi 80 orang duk berkumpul dengan Nabi. Nah, tiba-tiba ni dilihat kata tengok, Nabi nak ikat perut dengan batu. Nah, ikat perut Nabi dengan batu. Maka dia tanya sahabat, kenapa Rasulullah ikat perut dengan batu? Maka sahabat kata, minal ju'i, ay li ajlil ju'i, kerana lapar. Bila dengar Rasulullah lapar ni, tak balik lah Anas bin Malik, royak ke abah dia, Abu Talhah. Abu Talhah ke apa nama, tak ingat dah. Kalau tak silap Abu Talhah lah. Mak dia Ummu Sulaim. Tu. Abu Talhah kalau tak silap ya. Pergi jumpa dengan mak, dengan ayah dia. Kata, ya abatah. Dia kata, hei abah. Tu Abi Talhah, betul lah Abu Talhah. Dia kata, ya abatah, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi isabati. Aku sesungguhnya aku tengok nabinya ikat perut dia dengan batu. Fasa'altu ba'dha ashab. Aku pun tanya ke setengah daripada sahabat Nabi. Lalu setengah sahabat Nabi kata, li ajlil ju'i, kerana Nabi ikat perut dengan batu tu kerana lapar. Tu maka Abu Talha pun royak ke Ummu Sulaim. Hal min syai'in, ada ke makanan gapo kita nak jamu Rasulullah? Ada, dia kata, beberapa potong roti dengan tamar tu ada lah untuk Rasulullah seorang cukup lah. Tu tapi kalau ramai tak cukup. Lalu dia pergi jemput Rasulullah, bisik dengan Rasulullah, ajak yang makan di rumah. Rasulullahnya ngam announcement kata ni. Mari semua pakat pergi rumah Abu Talha, kita makan jamu dan buat bewah. Terkejut Abu Talha. Lari laju dia ayat ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, kalau Rasulullah sendiri buat lagu tu, tak apa, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul Maha mengetahui lah apa hak akan berlakunya. Kan Nabi tu ayat selalu dah. Pasal kau Ummu Sulaim, jangan duk akak puyuk kau gapo roti kena duk jamuh sampailah aku sendiri siapa. Maka Rasulullah bertindak sebagai sahibut ta'am. Mana Rasulullah berkata sahabat 10 orang masuk, 10 orang makan kenyang, 10 orang masuk makan kenyang. Siapa 80 orang? Maka sisa baki makanan tu dikupu-kupu seperti makanan yang mula-mula sekali dimakan banyak dia. Maknanya tak luak, tak habis. Maka Rasulullah baru makan dengan ahlul bait, dengan tuan rumah makan. Ada lagi baki disedekah kepada jiran tetangga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapar, tapi tetaplah orang panggil lapar Nabi itu tidak membawa kurang martabat kerasulan Nabi yang maha tinggi. Ni supaya pergi Khandaq ke, sahabat lain sehari baru tak makan. Allah, tak gerak dah. Nak katak batu besar, nak pecah batu besar tu, tak mampu. Pakat hidup mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ngadu ke Rasulullah, Rasulullah ni hak 3 hari tak makan. Bila Rasulullah hakak apa ni, kita kata tukur ke, nak katak batu tu, selak baju tu, kemeja Rasulullah tu, komis Rasulullah tu selak. Jabir bin Abdullah tengok, ada batu ikat di perut. Allah, berkali Rasulullah tak makan lama ni. Dia ayak ke bini dia supaya siapkan makanan. Tapi Rasulullah tu walaupun begitu sekali lapar 3 hari dah tak makan, dia katak batu tu pecah berabuh. Sahabat-sahabat baru sehari tak makan, katak-katak tak pecah kerana letih sangat, tak larat. Tapi Rasulullah tetap. Inilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inni lastu ka hayatikum. Aku ni bukan seperti hayahnya kamu. Iyalah tubuh aku tu basyarun basyar, tapi bukanlah manusia biasa. Allah Ta'ala bagi luar biasa kepada para nabi, para rasul, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul, sehat sama telah lah. Makan yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul, lapar pun tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul. Dan minum sama juga, harus para nabi, para rasul tu minum. Tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul. Kurang. Minum. Jadi bukan minum siapa tak boleh nak nyawa dak. Rasul minum. Tapi minum yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul yang maha tinggi. Lagu tu. Habis. Bila sebut kata harus rasul tu minum, bermakna harus berlakulah pada rasul tu dahaga.
Jadi tak pelik lah kalau Rasul tu dahaga, yang kata, oh Rasul pun boleh dahaga. Mana mungkin ada? Harus lah. Kenapa? Karena Rasul tu harus minum, maka harus dahaga. Harus makan, harus lapar. Harus sakit, harus sehat. Gitu. Dan tidur. Nah, harus tidur. Tapi tidur Rasul seperti tidur kita tak? Tak. Tidur Rasul allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Tidur Rasul, tidur yang tidak membawakan kurang pada martabat mereka itu Rasul. Nah, lagu mana? Tidur mata lah. Nabi kata tanamu ainai. Nah, pejamlah, tidurlah dua mataku. Tapi tidak tidur. Hati aku tidak tidur. Nah, la tanamul qalbi, tidak tidurlah hati aku. Tapi tanamu ainai. Nah, tidurlah dua mataku. Mata Nabi itu pejam, iya pejam. Tapi Nabi kata hati aku jaga. Tengok. Ini nak cerita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya bukanlah hai'ahnya seperti hai'ah kita, walaupun bersifat dengan a'radul basyariyah. Perangai tubuh manusia, ya, kerana mereka manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Tapi a'radul basyariyah pun allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Ingat tu dah. Bila kata harus tidur, harus jaga. Nah, itu ni. Harus tidur. Tidur mana? Tidur yang tidak membawa kurang martabat kita. Kalau tidur mampu kerah terudah. Tak khabar berapa. Dah baca Yasin, Talqin, berapa pun. Duk pakai senyak gitu. Kerong, haliu basi, tepek. Itu ni. Tu kita tidur lagu tu. Rasul tak tidur lagu tu dah. Tidak membawa kurang martabat mereka yang maha tinggi. Ya tidur. Tapi tidur yang tidak membawa kurang martabat mereka itu yang maha tinggi. Kita tidur, ya tidur mampu keras selok. Tu kita. Beza dah. Dan lainnya, lain daripada yang tersebut itulah. Tu lain yang tersebut tu. Cuma sini tak bawa dalil. Maka dalilnya apa? Iaitu secara khabar mutawatir, khabar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dah kita Arab kata wad dalilu ala zalika musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Nah, bermula dalil yang menunjukkan di atas harus mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak membawa kurang martabat kenabian mereka yang maha tinggi, kerasulan mereka yang maha tinggi, ialah musyahadatuha, ialah musyahadah, mana disaksikan akan sifat-sifat tersebut tu, bihim, dengan mereka itu alaihimus salatu wassalam. Siapa yang menyaksi? Orang hak sesama dengan Nabi. Orang hak sesama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat. Maka sahabat ramai-ramai tu cerita pula ke tabi'in. Tabi'in cerita pula ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in cerita pula pada tabi'ut tabi'ut tabi'in. Siapa kalau generasi kita yang tidak mungkin bilangnya mereka tu sepakat untuk dusta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu yakinlah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak membawa kurang martabat kenabian mereka. Bila sabit Pak Nabi kita begitu, sabit juga pada nabi lain. Kullu ma sabata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabata lahu sabata alaihi musallatu wassalam aidha. Tiap-tiap barang yang sabit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit juga pada para nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jalan ghalibnya. Dah. Habis itu. Lebih-lebih lagi cerita tentang nabi-nabi lain itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Habis. Kemudian kita sambung pula semulanya. Jadi habislah ketuhanan, selesai dah. Kerasulan pun kita selesai dah. Sekarang ni kita nak bukan kita lah, musannif pengarang kitab kita ni nak syarah tentang apa makna ketuhanan. Dah. Setelah mana sifat ketuhanan kita belajar dah. Sifat kerasulan kita belajar dah. Maka sekarangnya nak tahu apa makna ketuhanan. Baru kita boleh hukum ketuhanan tu. Lalu kata dia, ketahui olehmu akan bahawasanya makna ketuhanan itu daripada makna pertama, kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Artinya ketuhanan itu ada dua makna. Makna pertama, kaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Alistighnahu an kulli ma siwahu.
Baik, kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.